Assalamualaikum semua, selamat datang para hadirin sekalian ke webinar kita pada malam ini. Sebelum kita mula, saya ingin mengalu-alukan untuk semua orang untuk ikuti kami di Facebook, Instagram dan juga di YouTube di Reframe Project sementara kita menantikan untuk webinar kita untuk bermula untuk malam ni. Dan selain daripada itu, jangan lupa juga untuk tag kami di Instagram anda, ambil gambar ke boleh tag kami di Instagram story dan jangan lupa untuk tag kami di Instagram maupun di Facebook supaya kami boleh share perkongsian anda di Instagram kami juga. Terima kasih semua. Sebelum kita teruskan dengan webinar kita, mungkin kami ingin mengambil kesempatan untuk ketahui mengenali anda dengan lebih baik melalui pemilihan poll soalan yang kami ingin berikan kepada anda. Mungkin saudara-saudara kita boleh share poll untuk kita ketahui dari mana anda semua ketahui tentang webinar kita pada malam ini. Ya, so harapnya anda boleh nampak poll kita di Zoom. Macam mana anda tahu tentang webinar kita dari Facebook ke, dari Instagram ke, dari kawan-kawan, WhatsApp ke mungkin. Boleh anda kongsikan jawab soalan supaya kita boleh tahu dari mana anda dapat tahulah tentang webinar kita pada malam ini. Harapnya anda semua sudah pun menjawab poll kita soalan tadi yang ada muncul di skrin anda. Assalamualaikum sekali lagi, selamat sejahtera para hadirin sekalian. Selamat datang ke webinar Jom Bincang Proses Mendapatkan Bantuan Kesihatan Mental. Terima kasih ingin saya ucapkan kepada anda semua kerana sudi meluangkan masa anda di sini tidak kira di mana jua anda berada pada Sabtu malam menonton di Zoom maupun di Facebook Live sekarang ini. Nama saya Anis Suraya dan saya akan menjadi host dan moderator anda pada malam ini. Webinar pada malam ini merupakan anjuran di Reframe Project. Webinar ini merupakan satu kolaborasi bersama The Malaysian Centre of Constitutionalism and Human Rights, MCCHR, National Coalition for Mental Wellbeing dan Mind Matters Network Malaysia. Webinar kita, para hadirin sekalian, pada malam ini mempunyai dua bahagian, iaitu pembentangan daripada tiga penceramah kita yang ada semua, saya yakin itu merupakan sebab kenapa anda berada di sini pada malam ini.
Dan yang kedua diikuti dengan sesi soal jawab di mana anda boleh mengajukan soalan anda di Zoom maupun di Facebook Live sekarang ini. Jadi pada hadirin sekalian, bagi meneruskan webinar kita pada malam ini, mari kita mempersilakan pengasas di Reframe Project, Cik Syazbini Naidu untuk menyampaikan ucapan bagi mempersilakan anda semua. Jadi ayo kita persilakan Cik Syazbini Naidu. Salam sejahtera semua. Saya Syazbini Naidu, merupakan pengasas bagi The Reframe Project. Saya ingin menggunakan peluang ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Mahathir Ahmad, Dr. Siti Irma Fadila binti Ismail dan Dr. Jamila Hanum Abdul Hayum kerana sudi menjadi penceramah kita pada hari ini. Bagi pengetahuan semua, The Reframe Project terdiri daripada golongan belia yang meminati topik psikologi dan kesihatan mental, sekaligus berkemahuan untuk membantu meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kepentingan kesihatan mental melalui perkongsian maklumat yang lebih praktikal dan mudah dicerna. Antara yang menjadi keutamaan kami adalah untuk membetulkan persepsi masyarakat tentang kesihatan mental dan pendedahan pengetahuan tentang bidang kesihatan mental bagi membantu rakyat Malaysia untuk mendapatkan bantuan dari pihak berkaitan dengan lebih efisien dan efektif. Next. Kami telah menganjurkan 4 webinar sebelum ini. Pertama adalah The Differences Between Counselors, Clinical Psychologists and Psychiatrists. Kedua ialah Decriminalizing Suicide. Ketiga ialah tip-tip praktikal bagaimana untuk mendorong orang tersayang untuk mendapatkan bantuan kesihatan mental. Keempat ialah Men's Mental Health. Jangan risau jika anda tidak dapat menonton webinar kerana semua ada di dalam halaman sosial media kita. Idea untuk webinar ini difikirkan pada tahun lalu. Pada masa itu, saya terfikir bahawa adalah amat penting untuk orang ramai mengenal lebih lanjut tentang proses untuk mendapatkan bantuan kesihatan mental. Bayangkanlah jika orang tersayang anda mempunyai simptom kemurungan atau kerasahan. Adakah anda tahu bagaimana anda boleh menyokong mereka dan mendapatkan bantuan yang sepatutnya? Selaras dengan tema World Mental Health Day, tahun ini iaitu Mental Health in an Unequal World. Marilah kita belajar bersama-sama dan bantera stigma tentang kesihatan mental untuk membantu lebih ramai orang mendapatkan bantuan yang sepatutnya. Next. Saya ingin menggunakan peluang ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada pasukan saya. Ethan Ganis, penolong saya, Daryl Lawebing, penyelaras sosial media kita. Ani Suraya, host untuk webinar ini dan dia juga menterjemahkan kandungan. Natasha, pemimpin projek untuk webinar ini. Syahuizi, penulis konten. Walaupun semua mempunyai tugas masing-masing, mereka telah bertungkus lumus untuk memastikan webinar ini berakhir dengan jayanya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada the Malaysian Centre for Constitutionalism and Human Rights, MCHR, Mind Matters Network, dan National Coalition for Mental Wellbeing kerana sudi berkolaborasi dengan kami. Saya berharap bahawa webinar ini akan memanfaatkan semua. Jika anda ingin menyertai pasukan kita di The Reframe Project, jom isi borang kolaborasi yang akan dikongsikan di akhir webinar ini. Sekian, terima kasih dan kekal selamat. Kembali kepada awak Anis. Terima kasih kepada pengasas The Reframe Project, Cik Syazbini atas ucapan tersebut. Jadi harapnya sekiranya anda belum kenal, tidak pernah kenal kami, maka anda sudah lebih mengenali melalui ucapan Cik Syazbini sebentar tadi, pak kata orang, tak kenal maka tak cinta. Jadi sebelum kita bertemu dengan para penceramah kita pada malam ini, kami ingin mengetahui lebih lanjut lagi tentang pendapat anda melalui pemilihan ini, polls yang akan dikongsikan oleh saudara kita tentang pendapat anda mengenai webinar kita pada malam ini. Yes, iaitu pernahkah anda menghadapi kesukaran untuk mendapatkan bantuan kesihatan mental? Adakah anda percaya bahawa tidak mengapa untuk mendapatkan bantuan kesihatan mental? Atau pernahkah anda atau orang yang anda kenali
mendapatkan bantuan kesihatan mental sebelum ini. Jadi saya rasa soalannya sudah pun muncul di skrin anda dan anda boleh jawab supaya kami boleh mengetahui tentang pendapat peribadi anda tentang topik kita pada malam ini. Sementara itu, sebagai satu peringatan juga, anda boleh mengajukan soalan anda di ruangan di butang Q&A. Kita ada butang Q&A yang khas untuk anda meletakkan soalan anda. Kalau boleh jangan letak soalan di ruangan chat sebab takut hilang soalan-soalan tu. Susah untuk kita nak mengambil soalan anda lah. Sekiranya anda berada di Facebook Live, anda boleh letakkan soalan anda di bahagian chat. Ini sebagai satu peringatan untuk anda sebentar lagi. Saya ingin mengambil kesempatan ini sebab saya nampak ada para penonton dari Kuala Lumpur, ada yang juga dari Sarawak. Jadi tidak kira jua di mana jua anda berada, terima kasih kerana sudi meluangkan masa anda bersama dengan kami malam ini. Saya rasa sudah 3 soalan terpapar di skrin anda dan harapnya anda semua telah pun menjawab soalan tersebut dan supaya tim kami boleh mengetahui pengalaman maupun pendapat peribadi anda mengenai kesihatan mental. Jadi terima kasih kepada semua yang sudah menjawab soalan pemilihan kami di Zoom. Semoga boleh menjadi satu manfaat untuk kami pada masa yang akan datang. Jadi para hadirin sekalian, bagi meneruskan webinar kita pada malam ini, ingin saya memperkenalkan penceramah pertama kita pada malam ini. Beliau merupakan seorang pensyarah kanan dan ahli psikologi klinikal di program psikologi klinikal Fakulti Sains Kesihatan Universiti Kebangsaan Malaysia dan beliau bersama kita untuk membincangkan tentang soal akses dan kemampuan, akses dan affordability tentang bantuan kesihatan mental di Malaysia. Jadi tanpa membuang masa, ayo kita mempersilakan Dr. Mahathir Ahmad. Okay, Assalamualaikum dan selamat petang. Terima kasih banyak kepada Anis ya di atas memperkenalkan diri saya tadi dan juga saya ingin mengucapkan salam satu Malaysia dan juga salam mental sejahtera kepada semua peserta yang sanggup meluangkan masa untuk mengikuti webinar kita pada petang ini. Okey, untuk bahagian pertama saya akan perkenalkan berkaitan dengan bagaimana untuk mendapatkan perkhidmatan kesihatan mental. Izinkan saya untuk kongsikan skrin kepada saudara-saudari semua ya. Okey, so saya harap nampak ya perkongsian skrin yang saya paparkan di sini. Okey. Okey. So untuk pada bahagian ini saya akan perkenalkan sedikit sebanyak bagaimana cara kita untuk mendapatkan perkhidmatan kesihatan mental. Jadi sekiranya saudara-saudari tanya kepada saya ya, apakah perkhidmatan kesihatan mental yang terbaik? Dia merupakan soalan yang bukan mudah untuk saya jawab dengan secara spontan ya. Ia bergantung kepada beberapa faktor dan juga pemboleh ubah di sini. Okey. Jadi di sini saya tidak ingin mengatakan bahawa perkhidmatan kesihatan mental di tempat A adalah yang terbaik dan saudara-saudari harus pergi ke situ. Kerana bukan fungsi saya di sini untuk mengiklan kesihatan mental untuk satu-satu tempat yang tertentu. Jadi sebelum kita mendapat akses kesihatan mental, saya harap saudara-saudari tanya kepada diri sendiri ataupun sekiranya kita ingin merujuk orang yang kita rapat dengan kita, cuba kita tanya pada diri kita sendiri, apakah jenis perkhidmatan kesihatan mental yang kita inginkan dan apakah yang ditawarkan oleh
satu tempat yang kita ingin pergi tadi. Okey, kita kena tahu apa jenis perkhidmatan dia, perkhidmatan kaunseling ke, perkhidmatan untuk ujian psikologi ke, macam mana. Okey. Dan seterusnya kita lihat pula kepada siapakah kumpulan sasar untuk perkhidmatan tersebut. Adakah ia memberi tumpuan kepada kumpulan kanak-kanak, dewasa ataupun lanjut usia ataupun dia dikhususkan kepada kumpulan-kumpulan tertentu seperti refugee, seperti imigran. Okey, jadi kita harus tahu ya sifat pemberi perkhidmatan yang kita nak pergi tadi. Okey, dan seterusnya kita selidiki dari segi macam mana kita nak tahu satu perkhidmatan kesihatan mental itu adalah baik untuk kita, maka kita harus tanya diri kita, adakah wujud keserasian kita dengan orang yang memberi perkhidmatan kesihatan mental kepada kita. Ataupun sekiranya kalau perkhidmatan kesihatan mental itu dibuat secara dalam talian, maka kita melihat bahawa sama adakah kita serasi dengan orang yang menjawab telefon tadi. Adakah pertuturan kita ataupun percakapan kita adalah seiring, okey, dan juga munasabah untuk kita teruskan. Okey, sebab untuk pengetahuan semua, perkhidmatan kesihatan mental ini perlu wujudnya satu hubungan yang baik secara reponya ya di antara pemberi perkhidmatan dan juga penerima perkhidmatan. Seterusnya, kita juga perlu melihat dari segi matlamat terapi, apa yang kita ingin capai dan apa yang boleh diberikan kepada orang yang ingin menolong kita. So sekiranya matlamat ini seiring, okay, dan juga sekata, maka kita patut untuk teruskan dan itu adalah yang terbaik untuk kita. Okay? Dan satu lagi saya ingin tekankan di sini dari segi bahasa pertuturan. Okay? Jadi pemberi perkhidmatan ini terdiri daripada beberapa, sebab negara kita adalah negara mempunyai masyarakat majmuk. Jadi bahasa pertuturan mungkin pelbagai. So sekiranya kita lebih selesa untuk bertutur dalam bahasa Melayu sebagai contohnya, makanya kita boleh untuk pilih ahli terapi kita itu orang Melayu ataupun sebaliknya bahasa Cina ataupun bahasa Tamil, bergantung kepada kita ya. Dan seterusnya, apa yang baik untuk kita dari segi kesihatan, perkhidmatan kesihatan mental ini, sama ada ia tu ngam ataupun tidak dengan kita, maka kita harus untuk melakukan pemantauan kendiri. Kita monitor, ya, tengok setelah kita menerima perkhidmatan ataupun ikuti terapi tersebut, adakah dia memberi kesan yang baik kepada kita, dan juga boleh tanya maklum balas daripada orang yang terdekat dari segi manfaat terapi yang telah kita terima tadi. Dan seterusnya, kalau sekiranya kita tanya sebelum kita untuk pergi mendapatkan perkhidmatan itu, apa yang harus kita buat ya untuk mendapatkan bantuan tadi? Ada orang yang macam tak tahu nak buat apa. Susah ke? Mahal ke? Nanti orang cakap saya gila ke kalau saya pergi jumpa dengan ahli terapi? Okey, apabila sebut perkataan mental, adakah ia menakutkan? Adakah ia memberi satu stigma yang tidak baik kepada saya? Ataupun kawan saya tahu ke kalau nanti kalau dia tahu okey ke saya pergi untuk terima perkhidmatan kesihatan mental ini? Okey, jadi yang pertama kita sendiri itu sebagai sebagai ahli masyarakat kita harus celik dari segi kesihatan mental. Maksudnya kita sendiri itu harus tahu apakah itu kesihatan mental dan bagaimana tanda-tandanya seseorang itu mempunyai masalah kesihatan mental. Okey, selain kita cek diri kita, kita semak pada diri kita adakah aku okey, kita juga harus lihat kepada orang di sekeliling kita, adakah kawan saya okey, adakah ahli keluarga saya okey, perlukah mereka untuk mendapat perkhidmatan. Jadi kita harus peka kepada tanda-tanda penyakit mental. Sebagai contohnya gangguan tidur, rasa sedih berpanjangan, lemah tidak bertenaga sebagai contohnya, ataupun tidak puas dengan pencapaian
menyelamatkan diri. Okey, itu adalah tanda-tanda. Jadi kita sendiri harus berilmu dari segi kesihatan mental itu. Apa sifat-sifat kesihatan mental yang baik dan apa tanda-tanda kemurungan sebagai contohnya. Apa tanda-tanda anxiety. Apa tanda-tanda yang kita sudah mula hilang kontak dengan realiti. Adakah itu tanda awal skizofrenia sebagai contohnya. Okey, maknanya kita harus berilmu dari segi itu. Bukan setakat lihat kepada refleksi diri kita, harus juga kita lihat kepada orang terdekat. So selain daripada itu, kita harus juga tahu nombor untuk dihubungi. Okey, sama ada nombor yang kita hubungi itu nombor umum, di mana yang mengangkat telefon itu operator. Okey, ataupun pembantu klinik sebagai contohnya. Ataupun nombor yang kita telefon tadi adalah bersifat hotline, di mana biasanya kalau hotline kita terus bercakap dengan ahli terapi ataupun orang yang membantu memberi pertolongan kita. Okey. Dan saya rasa untuk menjadi celik kesihatan mental menuju kepada masyarakat yang celik kesihatan mental, pertanyaan kita tentang skop perkhidmatan yang ditawarkan juga penting. Okey, untuk pusat perkhidmatan tadi ataupun orang yang nak bagi bantuan kepada kita. Adakah ia bersifat memberi perkhidmatan kaunseling? Okey, dan ataupun dia juga memberi ujian psikologi sebagai contohnya. Okey, psikoterapi ini adalah perkhidmatan di bawah perkhidmatan kesihatan mental ya. Psikoterapi, khidmat sokongan ataupun pusat kesihatan mental ini juga menawarkan rawatan ubat-ubatan. Okey, jadi kita harus tahu sebagai contohnya kalau jabatan psikiatri di hospital. Okey, hospital itu kita kata pusat what we call bukan pusat serenti ya, one stop center. Jadi maknanya di bawah bumbung hospital itu ada kaunselor, ada ahli psikologi klinikal, ada psikiatris ya, di mana kita pergi satu tempat kita boleh disalurkan kepada beberapa jenis perkhidmatan. Okey, tapi ada klinik dia hanya menawarkan psikoterapi. Ada klinik yang hanya menawarkan rawatan ubat-ubatan. Jadi kita harus tahu. Jadi untuk kita tahu bahawa kita adakah tahap kesihatan kita ini perlu rawatan ubat-ubatan ataupun tidak, itu akan diberi nasihat kepada pemberi perkhidmatan tadi. Okey. Jadi ahli profesional yang akan membantu kita di setting perkhidmatan tadi ada kaunselor, ahli psikologi klinikal sebagai contohnya dan juga psikiatris, dan mereka ini dikenali sebagai mental health professional ataupun ahli kesihatan mental ya, ataupun profesional kesihatan mental. Setelah itu ada juga cara bagaimana kita nak menerima perkhidmatan sebagai contohnya penetapan temu janji ataupun kaedah pengendalian terapi. Mungkin diberi penerangan secara ringkas oleh pembantu klinik ataupun pembantu pusat rawatan tadi, ataupun kita boleh ambil makluman daripada helaian maklumat ataupun leaflet, pamphlet yang ada dekat pusat rawatan tersebut ya. Dan kita juga boleh pergi ke lawat laman sesawang ataupun boleh membuat pertanyaan menerusi email ya. Dan biasanya kalau sekiranya perkhidmatan itu lebih lanjut ataupun lebih complicated, lebih sukar, maka kita perlukan rujukan daripada pegawai perubatan, pakar perubatan sebagai contohnya guru sekolah ataupun pegawai di Jabatan Kemajikan Masyarakat, okey, ataupun majikan ataupun ketua bahagian. Walau bagaimanapun ada juga pusat kesihatan mental yang menawarkan khidmat yang kita panggil sebagai walk-in. Itu bergantung kepada pusat perkhidmatan yang kita pergi. Sebagai contohnya klinik swasta biasanya menawarkan perkhidmatan walk-in. Okay? Tapi kalau hospital dia perlukan surat rujukan daripada pegawai perubatan. Dan seterusnya ingin saya
ingin saya kongsikan bagaimana ataupun nombor-nombor yang saudara-saudari boleh dapatkan bantuan ya, dan saya kongsikan di sini daripada laman web, beberapa laman web utama Kementerian Kesihatan sebagai contohnya, talian sokongan psikososial. Okey, kita ada juga dekat sini Befrienders, okey. Kita ada talian kasih, nombor yang kita boleh hubungi ya, yang saya paparkan di slide ini. Okey. Ada lagi ya, kita juga lihat dari segi perkhidmatan yang ditawarkan di sini. Sebagai contohnya Women Aid Organisation, pertubuhan pertolongan wanita sekiranya isu berkaitan dengan masalah domestik ya, ataupun keganasan rumah tangga ataupun wanita, okey, boleh hubungi nombor ni. Dan di sini saya ingin juga kongsi klinik psikologi kesihatan di bawah Universiti Kebangsaan Malaysia. Saudara-saudari juga boleh hubungi nombor tertera di sini untuk mendapat perkhidmatan penilaian psikologi, perkhidmatan lain ya berkaitan dengan perkhidmatan psikologi yang dibantu oleh kaunselor dan juga ahli psikologi klinikal. Okey, dan ini nombor-nombor lain di bawah NGO, okey, di bawah isu warga asing yang bergantung kepada isu yang ditawarkan di sini ya, isu penderaan, isu rumah tangga, okey. Ini adalah talian-talian yang boleh dihubungi. Okay, selain daripada itu, saya ingin kongsi care lines yang lain ya. Di sini seperti Body Bears ya, Naluri, talian kasih, dan ini Thrive Well ya, di mana juga menawarkan perkhidmatan psikologi di bawah NGO ya. Dan akhir sekali, anggaran perbelanjaan. Okey, ini adalah salah satu soalan yang biasa saya terima daripada publik ya, daripada masyarakat berkaitan dengan berapa agaknya kos ya sekiranya kita nak mendapatkan perkhidmatan kesihatan mental. Okey, good news, berita baik. Ada pusat perkhidmatan yang menawarkan perkhidmatan kesihatan mental secara percuma, okay, free of charge ya. Dan ada juga pusat yang menawarkan pengurangan charge ya, sekiranya kita mempunyai sokongan tertentu ya, dan juga pengecualian bayaran juga dikenakan. Sebagai contohnya bergantung kepada status keuangan kita, surat jaminan ataupun surat sekolah yang mungkin boleh melakukan pengurangan bayaran. Secara puratanya, yang perkhidmatan berbayar biasanya untuk charge konsultasi bermula daripada RM50 sehingga RM350 untuk satu sesi. Okay? Dan ini adalah perkhidmatan berbayar lah. Dan nature ataupun sifat yang ditawarkan di sini ia bergantung kepada institusi ya, sama ada ia swasta ataupun awam ataupun badan bukan kerajaan. Okay? Dan charge ini bergantung kepada jenis institusi-institusi ini. Dan saya rasa untuk bahagian saya berkongsi setakat ini sahaja dan saya akan kembali dalam sesi soal jawab. Okey, terima kasih. Anis, saya berikan balik pada Anis. Okey, terima kasih Dr. Mahathir atas perkongsian tersebut. Melalui perkongsian beliau, kita nampak bahawa ada macam-macam jenis bantuan kesihatan mental ni sebenarnya, dan juga kita terleras sedikit jugalah persoalan kalau kita mampu ataupun tidak untuk mendapatkan bantuan kesihatan mental ni sebenarnya. Ada daripada percuma kepada berbayar, tetapi masih lagi berkemampuan insya-Allah untuk sesiapa yang memerlukan bantuan. Seperti juga perkongsian Dr. Mahathir sebentar tadi, kita ada letak senarai servis kesihatan mental di ruangan chat. Seperti saudari kita Natasha baru saja kongsikan link. Jadi anda boleh periksa sambil-sambil tu untuk referensi anda untuk melihat servis-servis bantuan kesihatan mental yang anda boleh dapatkan untuk diri anda sendiri maupun untuk orang yang tersayang. Jadi dari perkongsian Dr. Mahathir tadi kita tahu jenis-jenis bantuan kesihatan mental, anggaran pembelanjaan untuk kita mendapatkan bantuan tersebut. Jadi sudah terlerai persoalan bagaimana adakah kita mampu untuk mendapatkan bantuan tersebut. Jadi bila dah dapat bantuan kesihatan mental tu pula, kita nak tahu bagaimana pula sesi terapi dijalankan pula untuk kita. Jadi penceramah kita
Yang seterusnya merupakan seorang ahli psikologi klinikal dan pencarakanan di Jabatan Psikiatri di Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Putra Malaysia. Beliau kini sedang meneliti usaha untuk menangani aktiviti ekstremisme yang parah dalam kalangan remaja di Malaysia dan menyediakan latihan empati di peringkat komuniti. Jadi, beliau pada malam ini akan berkongsi dengan kita bagaimanakah sesi terapi dijalankan pula. Tanpa kita membuang masa, ayo kita persilakan Dr. Siti Irma Fadilah. Okay, terima kasih Anis. Assalamualaikum. Rasanya kena perlu bagi saya start video sekejap ya. Okay. Alright, there we go. So, biar saya start lagi sekali lah. Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua dan terima kasih kepada Anis sebagai moderator malam ini dan juga terima kasih kepada Dr. Mahathir sebab telah memberikan huraian yang jelas ya tentang khidmat-khidmat yang boleh kita akseskan pada pelbagai peringkat sebab rasanya itu salah satu persoalan yang sangat penting. Banyak orang yang datang berjumpa dengan kami sebelum tu melalui pelbagai rintangan untuk mengetahui macam mana nak menghubungi kami. Bukan semua orang bernasib baik mendapat khidmat nasihat yang jelas bila berjumpa dengan doktor biasa, GP contohnya ataupun mungkin setiap kali mereka buat panggilan kepada pusat-pusat tertentu get through. I think these are some of the things yang memang kita terpaksa nak bear in mind jugalah sebab salah satu benda yang kita tak boleh nak nafikan sampai sekarang memang dari segi jumlah perkhidmatan yang tersedia untuk rakyat Malaysia kita akui memang masih belum mencukupi. So hopefully keadaan itu akan berubahlah pada masa hadapan ya. So bagi untuk bahagian saya malam ni, saya akan respon kepada beberapa persoalan asas yang orang selalu hadapi apabila berfikir bila dia nak start terapi itu. Okey, so tadi Dr. Mahathir dah uraikan macam mana nak buat appointment tu sendiri, di mana, kepada siapa. So sekarang ni salah satu soalan yang orang selalu bermain kat fikiran individu tu, okey, bagaimana sesi terapi tu dijalankan. Okey, so mungkin kadang-kadang setengah orang dia berat nak buat phone call sebab mungkin dia sangat muskil tentang terapi tu apa sebenarnya. So saya harap selepas perbincangan malam ni kemuskilan tu berkurangan sedikit lah. Okay. So sesi terapi tu macam mana? What is it? Okay. Sebenarnya dia sangat bergantung kepada siapa ahli terapi tersebut. Okay. Dan kalau di Malaysia ahli terapi biasanya daripada 3 golongan dan kalau tak silap tadi Dr. Mahathir pun dah sebut ya, biasanya sama ada seorang kaunselor, seorang psikologis, biasanya ahli psikologi klinikal dan juga pakar psikiatri ya. So dari segi ketiga-tiga disiplin tersebut, dari segi latihan mungkin mereka diberi latihan untuk menangani masyarakat yang tertentu ataupun masalah kesihatan yang tertentu contohnya. So terapi ni, sesi terapi pertama tu kadang-kadang sangat bergantung. Kalau kita pergi jumpa pakar psikiatri ataupun kita pergi ke jabatan psikiatri sebagai sesi pertama, biasanya diagnostik punya interview yang akan dijalankan memang akan merangkumi banyak persoalan biologi juga dan juga persoalan tentang masalah kesihatan yang lain. Okay, jadi kalau jumpa psikologis sebagai first person, tak semestinya kita buat tu, tapi mungkin dari segi persoalan tentang latar belakang, masalah, sejarah masalah lebih kurang sama tapi tidak menjurus kepada masalah kesihatan ataupun yang berkait dengan biologi secara spesifik. Okay, so
biasanya sesi terapi pertama adalah sebegitu. Okay? Dan apa yang akan berlaku biasanya selepas sesi pertama itu juga bergantung kepada jenis terapi yang diberi. Sebab ada pelbagai jenis terapi sebenarnya. Cognitive behavior therapy itu salah satu contoh lah bagi saya sendiri. Jenis terapi yang biasa saya jalankan adalah cognitive behavior therapy ataupun CBT. So CBT dia menjurus kepada melihat kombinasi antara cara kita berfikir, tingkah laku dan bagaimana semua tu berkait dengan macam mana disorder tu ialah kita faham tentang disorder dengan melihat dari segi kognitif dan juga behavior. Bagi mereka yang mungkin spesifik tentang behavior saja, jadi mungkin dia hanya tengok dari segi tingkah laku, skill dan sebagainya. Dan mereka mungkin yang menjalankan terapi psikodinamik contohnya, dia lebih terarah kepada apakah motivasi yang tidak kita sedar apabila kita berada dalam keadaan yang tertentu. So it really depends dari segi jenis terapi apa yang pakar itu gunakan. Dan kita juga antara benda-benda pertama yang kita akan bincangkan masa sesi terapi yang pertama ni, berapa lama terapi akan berlangsung. Okay? So dengan itu juga ada juga perbezaan. Most of the time berapa lama tu berdasarkan kepada masalah yang kita hadapi. Kalau tahap dia sederhana, tahap keterukan dia sederhana, mungkin kadang-kadang 2-3 sesi juga dah cukup. Tapi kalau tahap keterukan ni memang severe, mungkin kita perlu lebih banyak masa dan dalam setengah keadaan mungkin perlu terapi jangka masa panjang. Dan jangka masa panjang ni biasanya maksudnya ialah sekurang-kurangnya 6 bulan atau setahun. Dan untuk sesetengah klien, kita kena memberi sokongan untuk beberapa tahun. Sebab mungkin ada masalah ataupun komorbiditi lain yang berlaku pada waktu yang sama. Okay. Benda lain juga yang akan berlaku semasa terapi pertama ialah pelanggan dan juga ahli terapi akan sama-sama berbincang dan setuju tentang objektif apakah matlamat terapi yang yang mereka sama-sama agree upon lah. Dan biasanya ahli terapi itu akan menolong pelanggan untuk membuatkan objektif tu lebih spesifik lagi. Okay? Saya mahu rasa lebih gembira. Okay, itu benda tu sebenarnya sangat broad ya. Jadi terapis anda akan menolong anda, okay, maksud gembira itu apa? Boleh tak kita kaitkan gembira ni dengan kebolehan atau aktiviti yang tertentu dan sebagainya. So kita buat objektif itu lebih jelas supaya bila objektif itu jelas, kebarangkalian objektif itu akan tercapai lebih tinggi. Okay? Dan juga salah satu perkara yang akan dibincangkan semestinya pada sesi pertama ialah dasar kerahsiaan tentang terapi ataupun confidentiality lah, term lain yang biasa digunakan ya, dasar kerahsiaan atau confidentiality. Jadi terapis anda akan memberitahu anda tentang maksud kerahsiaan tu apa. Jadi kerahsiaan kat sini mereka perlu menjelaskan kepada anda ataupun kepada klien bahawa mereka tidak akan berkongsi apa-apa maklumat yang di-share sewaktu terapi dengan mana-mana pihak selain daripada mereka yang sama-sama menangani klien tersebut. Okay, so mereka takkan bagi information kepada ahli keluarga ataupun tempat kerja, semua tu tidak boleh, sebab itu dasar kerahsiaan dan mereka selagi tidak ada pelepasan secara hitam putih, apa-apa maklumat tidak boleh dilepaskan kepada pihak lain. Okay, melainkan dalam keadaan yang tertentu di mana ahli terapis percaya bahawa
klien mungkin akan ada kebarangan tinggi untuk membuat sesuatu untuk harm diri dia, membuat sesuatu yang membahayakan pada diri sendiri ataupun orang lain. Hanya dalam keadaan tersebut sahaja ahli terapis akan break confidentiality. Okay, so benda ni sepatutnya dijelaskan pada awal terapi, okay, dan merupakan hak seorang klien, ya. Dan pada sesi pertama juga, klien pun sebenarnya bebas untuk bertanya apa-apa dia perlu tahu tentang terapi itu, okay? Dan mungkin seorang ahli terapis yang ada pengalaman ataupun memang seorang ahli terapis yang kompeten akan membuat pelanggan merasa selesa untuk bertanya pada bila-bila masa, bukan saja pada waktu pertama berjumpa, okay? Seterusnya apa yang akan berlaku pada sesi seterusnya? So tadi kita bercakap pasal sesi-sesi awal, ya. Apa yang berlaku pada sesi seterusnya sebenarnya bergantung juga kepada jenis terapi lagi. Adakah ia perkhidmatan yang ditawarkan secara terhad ataupun perkhidmatan ditawarkan secara terbuka. Maksud terhad kat sini, maksudnya bagi setiap klien, bagi setiap pesakit contohnya, mereka kalau boleh fix mungkin 6 atau 8 sesi sahaja. Dan ini apa yang kita panggil sebagai short term therapy lah. Okay. Biasanya dasar ini kita jalankan terutamanya pada khidmat-khidmat awam sebab dia kena free up untuk pesakit lain juga. Okay. Jadi mungkin selepas 6 atau 8 kali sesi, sesi akan dihentikan, tetapi pada biasanya peluang untuk berjumpa lagi tetap terbuka sekiranya klien mengalami masalah yang lain ataupun masih lagi perlu sokongan yang berterusan lah. Okay. Dan biasanya sesi terhad macam ni kita dapat merupakan dasar di kebanyakan perkhidmatan bawah Kementerian Kesihatan Malaysia ataupun hospital separa kerajaan, ya. Dan especially kalau ada perkhidmatan secara percuma. Jadi biasanya perkhidmatan secara percuma ni mereka akan try to maintain it in blocks lah. Okay, terhad. Melainkan memang perlu diberi sokongan yang berterusan, dan that one is masih lagi available lah. Especially kalau kita ada klien yang mengalami masalah kesihatan mental yang sangat rumit ataupun yang kronik. Maksudnya kita tahu dari segi sejarah dan juga prognosis, masalah ni akan berpanjangan. Mungkin untuk beberapa tahun, jadi kita perlu memberi peluang yang tidak terhad lah. Okay. Biasanya khidmat secara terbuka ni maksudnya ia boleh berterusan selama-lamanya kadang-kadang, ya. Biasanya ini ditawarkan oleh perkhidmatan pihak swasta lah. So walaupun ini boleh juga kita tawarkan pada yang separa kerajaan atau kerajaan. Dan biasanya berapa lama satu sesi itu berlangsung ialah antara 45 minit hingga 60 minit. Okay. Biasanya ini untuk one to one lah, untuk individu, terapi individu. Kalau terapi couples ataupun dengan pasangan, biasanya akan lebih sikit lah. Mungkin kita add another 15 ataupun 20 minit selepas 60 minit contohnya. Dan sekiranya kita mengikuti terapi secara berkumpulan, dan biasanya satu sesi itu akan berlangsung sepanjang 1 jam 30 minit. Okay? So secara berkumpulan biasanya satu sesi itu lebih lama lah daripada individu. Okay. Dan soalan lazim yang seterusnya ialah bila kita dah start terapi, apa yang kita boleh jangkakan daripada hubungan kita dengan ahli terapi tersebut. Okay. Sebenarnya ni perkara yang agak penting kita nak discuss, ya, sebab kalau kita tengok kajian selama 50 tahun yang terakhir ni, biasanya hubungan terapeutik ataupun intervensi atau terapi yang berjaya
banyak bergantung kepada apa yang kita panggil therapeutic alliance ataupun hubungan terapi yang baik di antara ahli terapi dan juga klien ataupun pesakit atau pelanggan. It really depends. So quality hubungan tu penting. Okay? Tapi quality hubungan ni dia berbeza dengan quality hubungan antara individu dengan ahli keluarga contohnya, ataupun dengan kawan rapat, ataupun dengan colleagues di tempat kerja. Sebab one of the things yang memang pada awal terapis yang kompeten akan cuba terapkan adalah hubungan ni adalah hubungan profesional, okay? Dan klien adalah pelanggan. Jadi bila kita berjumpa, dia bukan setakat perbincangan biasa, tapi perbincangan tu menjurus kepada mencari penyelesaian, membuat rumusan. Okay, so dia bukan berbincang seperti biasa, berbincang supaya kita sentiasa rasa lega. Tak semestinya bila kita mengadakan sesi terapi tu kita balik dengan perasaan lega. Kadang-kadang kita balik dengan bermacam-macam lagi persoalan, tapi kadang-kadang itu perlu dijalankan semasa terapi supaya kita boleh menangani masalah yang sudah ada untuk beberapa tahun lama contohnya. Ada 3 unsur penting yang kita kena ada dalam menilai sama ada hubungan kita dengan ahli terapis kita adalah hubungan terapeutik yang baik. Okay? Yang pertama, adanya rasa kepercayaan dan rasa hormat antara klien dengan ahli terapis. So klien kena rasa secure ataupun rasa dia boleh percaya. Sebab tu kita ada dasar kerahsiaan. Okay, dan sebab tu kita kena telus dengan apa-apa proses yang dijalankan, dan seorang ahli terapi tidak boleh tidak telus dengan pelanggan lah. Okay, dan wujudnya rasa hormat menghormati. Sekiranya seorang pelanggan rasa diri dia dihukumi atau being judged by the therapist, itu sebenarnya bukan salah satu unsur hubungan terapeutik yang baik. Okay, so mungkin itu salah satu indikasi di mana mungkin ahli terapis ni kita perlu persoalkan dia. Kalau kita duduk kat situ dan asyik rasa kena judge berkali-kali dan kita rasa tak selamat dengan dia, maybe that's already red flags, ya. Okay. Yang kedua, okay, perlunya ada persetujuan mengenai matlamat terapi yang objektif yang kita bincangkan tadi, yang perlu kita bincang daripada awal lagi. Sebab kalau tak ada persetujuan, dan probably terapi mungkin tidak akan berkesan. Okay? Dan yang ketiga, kerjasama dalam menjalankan rawatan itu sendiri. Okay? Terapi tidak bermakna ahli terapi memberitahu atau menginstruct ataupun memberi awak balik buat A, B, C, D, and E. Dia sebenarnya kolaborasi, kena ada kerjasama, kena ada perbincangan. Sebab kalau ada satu pihak saja yang diktate apa yang kita perlu, itu bukan terapi namanya. So ini salah satu cara macam mana kita boleh tahu sama ada hubungan terapi kita ni adalah hubungan terapi yang sihat lah. Okay. Right. And one of the soalan lazim yang ketiga yang saya akan discuss pada malam ni adalah apakah soalan penting untuk ditanya kepada ahli terapi saya. Okay. So sedikit sebanyak benda ni sudah Dr. Mahathir sebut sikit tadi, yang one of the main things is bayaran. Okay, it's important yang kita nak tahu daripada awal lagi. Jangan rasa segan ataupun rasa okey ke saya tanya tentang bayaran. Even sebelum jumpa ahli terapi itu sendiri, bila kita buat panggilan, tanya je, just be direct. Okay, kalau orang yang menjaga talian tersebut pertikaikan kenapa kita bertanya tentang bayaran, no, it's your right to actually tanya kat dia tentang bayaran. Lepas tu biasanya berapa sesi, especially biasanya setelah kita berjumpa pada kali pertama, ahli terapis boleh buat anggaran lah. Okay? Dari segi pemahaman dia, dari segi keterukan ataupun severity masalah yang dibincangkan,
agak-agaknya ialah berapa sesi yang kita perlu untuk masalah yang saya hadapi. Sebab ialah kita perlu bersedia kalau dari segi finances, kalau perkhidmatan kita yang kita gunakan tu dari pihak swasta, bayaran kita kena perlu tahu. Dan juga kadang-kadang terdapat satu program yang dianjurkan oleh tempat kerja yang kita panggil EAP, Employee Assistance Program. Jadi kadang-kadang pihak majikan kita memberi kita servis juga yang dibayar oleh pihak majikan untuk menggunakan khidmat psikologi. Kita juga kena tahulah berapa banyak sesi yang majikan cover bawah EAP contohnya. Okay. Soalan yang penting adalah bagaimana klien dan ahli terapi memutuskan bila rawatan ini is it working or not, berjaya atau tidak. Okay. Jadi ialah ahli terapis tu kena telus dan berkata kita kena buat pantauan sekali-sekala dan juga pantauan pada pertengahan program. Contohnya kalau dia kata agaknya kita perlu sekurang-kurangnya 8 sesi, pada pertengahan program tersebut pada sesi keempat kita kena assess balik ada tak perubahan, dan sebab kita nak kena decide jugalah worth ke tak kita continue sebenarnya. Dan juga tentang dasar kerahsiaan lah yang seperti yang saya sebut tadi, tanya saja. Kalau masih tak jelas apa yang dia jelaskan pada sesi pertama, kalau sesi itu masih lagi rasa tak selesa, tanya je balik. Okay. Dan juga macam mana rekod dan hasil penilaian kita disimpan. Okay. Sebab kita pun kena rasa selamat dan kena rasa secure bahawa informasi tentang diri kita ni dijaga dengan baik, dijaga mengikut apa yang ditentukan oleh lembaga kaunseling contohnya, ataupun oleh Malaysian Psychiatry Association ataupun Malaysian Society of Clinical Psychology. Mereka semua ada memberi guideline ataupun spesifik cara macam mana nak simpan informasi tentang diri kita, ya. Dan juga salah satu soalan yang penting untuk ditanya juga, siapa yang akan memutuskan bila terapi ni akan berakhir. Okay. Semua ni memang berdasarkan perbincangan. Okay. Kadang-kadang terapis sendiri akan kata kepada klien, tapi biasanya dia tak akan buat secara mengejut. Bila dia rasa terapi ni boleh diakhirkan, dia akan bagi warning shot sikit lah. Okay, mungkin dalam 1 atau 2 sesi lagi nampak gaya skill-skill yang puan atau tuan dah belajar dengan saya ni nampaknya dah mula menunjukkan kebolehan yang meningkat berbanding dengan first time kita masuk dulu contohnya. Okay, ataupun mungkin kalau rawatan tu jenis perkhidmatan yang terbuka, so ini memang biasanya bergantung kepada klien sendirilah. Okay, untuk memutuskan sama ada terapi ini boleh berakhir ke tidak, ataupun dia nak try terapis yang lain, ataupun dia rasa dia perlu intervensi jenis yang berbeza sebab dia nak optimumkan lagi kebolehan dia yang lain contohnya. Okay, so semua tu boleh dibawa bincang. Soalan biasanya tidak terhad kepada ni, tapi ini merupakan soalan-soalan yang penting lah yang saya rasa bila kita berjumpa dengan ahli terapis, sesuatu yang kita boleh tanya. Okay. So saya punya bahagian memang sampai di sini. So saya kembalikan kepada Anis. Terima kasih Dr. Siti Iruma di atas perkongsian tersebut sebentar tadi. Jadi sekarang kita sudah lebih memahami bagaimana satu sesi terapi itu dijalankan. Jadi dengan perkongsian sebelum ni oleh Dr. Mahadi dan juga Dr. Siti Irma, penceramah kita yang seterusnya akan menerangkan tentang manfaat terapi itu sendiri. Dan beliau merupakan pembantu profesor dan ahli psikologi klinikal di Jabatan Psikologi Kuliah Ilmu Wahyu dan Sains Kemanusiaan Universiti Islam Antarabangsa. Jadi ayo kita persilakan Dr. Jamilah Hanum untuk memulakan perkongsian beliau. Terima kasih Anis.
di atas pembukaan tadi, dan saya mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Dr. Mahathir dan juga Dr. Siti Irma di atas penerangan-penerangan sebelum ini ya, dan ada sebahagian kecil telah pun Dr. Mahathir dan juga Dr. Siti Irma cover sebenarnya. Okey, saya ambil maklum kita punya perbincangan ya, borak-borak malam ni ataupun jom bincang malam ini dalam bahasa Melayu. Walau bagaimanapun saya mohon izin, saya punya slide di dalam bahasa Inggeris, tetapi saya akan menerangkannya di dalam bahasa kebangsaan kita ya. Jadi saya diamanahkan untuk berbincang, berborak-borak dengan peserta-peserta kita pada malam ini berkenaan dengan manfaat terapi, dan kita pada malam ini kita khususkanlah kepada psikoterapi ya. Jadi yang seterusnya ini merupakan 3 agenda kita pada malam ini ya, dan saya mengucapkan selamat sejahtera lah kepada kita semua selepas daripada kita belajar ketiga-tiga topik yang akan saya bincangkan ini, campur dengan semua topik-topik lain yang telah dibincangkan oleh rakan-rakan saya sebelum ini, iaitu Dr. Mahathir dan juga Dr. Irma. Lebih sejahtera lah kita harapnya, dan apabila kita keluar daripada program kita hari ini, harap-harapnya kita mendapat lebih banyak manfaat. Dan 3 topik yang diberikan kepada saya berkaitan dengan manfaat psikoterapi, saya perlu kupas apakah risikonya kalau kita menjalani psikoterapi. Ini penting untuk kita sama-sama belajar dan tahu setiap yang sesuatu itu ada 2 sisinya. Dia bukan gembira sahaja, dia bukan yang indah-indah sahaja dalam psikoterapi. Dan dalam masa yang sama, walaupun kita ada risiko-risiko tertentu apabila kita menjalani psikoterapi, sudah pastilah sisi yang lainnya manfaatnya, dan kenapa dia sangat worth it, kenapa perlu untuk kita membuat satu keputusan yang rasional untuk meneruskan sesi psikoterapi, kerana ia mempunyai manfaat-manfaat yang tersendiri. Dan selepas itu saya akan kongsikan sedikit sebanyak bagaimana kita boleh menggalakkan orang-orang yang kita sayangi untuk sama-sama mendapatkan rawatan dan mungkin mendapatkan psikoterapi. Okey, yang pertama, apakah risiko-risikonya? Seperti yang saya sebutkan tadi, setiap sesuatu tu ada 2 sisinya, dan ini adalah sisi yang mungkin kurang enak untuk kita tahu berkaitan dengan psikoterapi. Walau bagaimanapun, mungkin sisi kurang enak ini merupakan sisi yang perlu, ya, sisi yang perlu untuk kita hadapi demi kesejahteraan di masa akan datang. Semasa kita menjalani sesi ataupun proses psikoterapi itu, ada possibility ya, ada pada ketikanya kita akan rasa diri kita ini di dalam situasi yang mana kurang selesa dan kurang selamat. Ya, kerana kita mungkin diperlukan untuk berkongsi maklumat-maklumat yang sebelum ini kita anggap seperti private and confidential. Ya, mungkin kita perlu bercerita mengenai sisi-sisi yang kurang enak untuk didengar oleh orang lain, ya, tetapi atas sebab-sebab untuk pulih kita perlu berkongsi maklumat-maklumat yang confidential ini, yang penuh dengan rahsia ini kepada kita punya ahli terapi. Dan ini mungkin mendedahkan kita kepada stigma seperti yang Dr. Irma telah katakan tadi. Kadang-kadang di dalam sesi terapi kita rasa seperti kita ni dinilai, ya, being judged by our own therapist, dan mungkin kita merasakan yang orang akan mempunyai stigma, stereotip yang negatif terhadap saya. Dalam masa yang sama, kita merasa tidak selesa kerana aku dah ada rekod di
klinik psikiatri. Ya, aku dah ada rekod di klinik psikologi, dan ini perasaan-perasaan yang tidak selesa yang mungkin kita alami, dan kita merasakan seperti rahsia kita terbongkar. Ya, dan apatah lagi apabila kadang-kadang report psikoterapi atau report penilaian psikologi kita contohnya perlu diberi daripada satu pihak kepada satu pihak yang lain. Contohnya kita perlu bawa penilaian psikologi kita tu, report psikologi kita tu kepada pakar psikiatri pula. Ya, kadang-kadang report itu pula diguna pakai oleh pihak insurans, ya, diguna pakai juga oleh pihak mahkamah, ya, untuk kes-kes tertentu seperti kes hadanah, ya, kes untuk mendapatkan hak penjagaan anak, seperti kes abuse ataupun kes-kes yang melibatkan kita gelarkan sebagai rape, ya. Jadi kita mungkin terdedah kepada informasi-informasi kerahsiaan kita yang dikongsi. Itu yang pertama, yang menyebabkan orang berfikir-fikir, aku nak teruskan ke tidak? Aku nak teruskan ke tidak? Yang kedua adalah kita akan terdedah dengan perasaan-perasaan yang bukan sahaja kurang selesa, malahan perasaan-perasaan yang sakit, ya, perasaan yang kita rasa tak mampu dah lah, kita pun tak sejahtera, kita pun rasa tak selesa pada awalnya, kita mengalami kecelaruan mental dan sebagainya. Dan bila kita melalui proses psikoterapi, ada pada ketikanya ahli terapi kita memerlukan kita untuk bercerita mengenai kisah lampau kita. Apakah perkara-perkara, apakah situasi-situasi, apakah keadaan yang menyebabkan berlakunya masalah ini. Jadi perkongsian memori-memori yang lepas, ingatan-ingatan yang lepas ini mungkin menyebabkan kita rasa sakit, ya, kita rasa sedih yang melampau ketika proses terapi itu dijalankan. Dan apatah lagi kadang-kadang dalam sesi terapi kita, dalam perbincangan kita dengan ahli terapi kita dapat tahu yang alamak, aku merupakan salah seorang penyumbang terbesar kepada masalah aku sendiri. Bukan itu sahaja, penyumbang terbesar kepada masalah orang lain juga. Dan fakta-fakta ini, walaupun kita berbincang dalam keadaan yang baik dengan ahli terapi kita dalam sesi terapi, dia tetap akan menyebabkan kita rasa sedih, ya, dan rasa traumatik yang kita alami di dalam terapi itu. Dan bukan sesuatu yang mustahil juga pada awal-awal terapi. Mungkin simptom kita punya penyakit mental tu, dia mungkin apabila kita nilai, dia mungkin naik sikit, ya. Itu bukan sesuatu yang luar biasa, sebab kita dalam proses terapi ni seperti yang kita tahu akan melibatkan perbincangan-perbincangan kerahsiaan, perbincangan-perbincangan keadaan yang lepas, yang mana ahli terapi kita perlu untuk dapatkan maklumat tersebut agar mereka boleh merangka apakah teknik, apakah intervensi yang sesuai untuk masalah-masalah ini. Itu yang kedua. Yang ketiganya, ada kalanya apabila kita melalui proses terapi, kita punya perhubungan dengan orang yang tersayang turut ada terganggu. Apatah lagi sebenarnya kalau kita sedang berbincang mengenai boundary dalam sesuatu perhubungan, ya. Kadang-kadang kita ada masalah boundary, dan disebabkan kita ada masalah boundary, kita continuously being abused, ya, dan disebabkan itu kita perlu belajar untuk mengatakan no ataupun ignore orang-orang tertentu yang mungkin kita dah label sebagai toxic people, dan ini akan mengganggu perhubungan tersebut, ya. Dan yang keempat,
dalam sesi terapi itu sendiri ada teknik-teknik yang mungkin menyebabkan kita sendiri rasa kurang selesa. Kalau tadi kita bercakap mengenai penceritaan kisah-kisah silam yang membuatkan kita rasa trauma tu muncul balik ataupun rasa sedih dan takut. Dalam masa yang sama, dalam terapi kadang-kadang kita ada menggunakan teknik-teknik tertentu yang memang memang secara purposely kita nak simptom, setengah-setengah simptom tu muncul. Contohnya kalau kita ada masalah panic attack ya, dan salah satu teknik yang digunakan dalam cognitive behavior therapy adalah digelar sebagai introspective exposure. Itu namanya lah, terminologinya ya, dan di mana kita dibantu bersama-sama oleh ahli terapi kita untuk merasai bagaimanakah sensasi panic attack yang dibuat-buat, dan ini perlu untuk kita sama-sama acknowledge yang sebenarnya sensasi ni, simptom-simptom ni tak dapat panic attack pun kita boleh buat dan tidak berbahaya sebenarnya. Kita buat eksperimen, dan dalam masa yang sama juga apa-apa terapi kadang-kadang apabila kita nak berubah, ya, sebab terapi ni adalah melibatkan perubahan. Bila kita nak berubah ni, kita akan involve dengan banyak kehilangan. Dia bukan kehilangan orang saja, ya, kehilangan macam-macam. Contohlah ya, kalau kita nak berubah daripada masalah kemurungan kepada perasaan yang lebih ada joy, lebih gembira, lebih selesa, kita perlu merasai kehilangan baring. Baring sepanjang hari tu. Ya, jadi perlu melalui proses kehilangan tingkah laku yang baring sepanjang hari, dan kita perlu cabar diri kita untuk bergerak. Bagi mereka yang nak turunkan berat badan contohnya, kalau biasanya malam-malam kita duduk mengunyah chips ke apa ke, bila kita nak turunkan berat badan, ada proses kehilangan tabiat makan chips waktu malam, dan ini mungkin menyebabkan kita tak selesa. Sama juga dengan psikoterapi. Dan dalam masa yang sama seperti yang Dr. Mahathir cakap tadi kan, ada kosnya, ya, ada kosnya. Tapi dalam masa yang sama ada juga tempat yang percuma, ya. Bagi tempat yang ada melibatkan kos, ya, dalam ada kos dan kita pun tak tahu sama ada dia akan kita akan pulih ke tak pulih ke, mengambil masa yang lama ke, ya. Ini adalah sisi-sisi risiko psikoterapi. Saya teruskan dengan perbincangan kita yang seterusnya, iaitu apakah manfaat terapi ini, ya. Walaupun kita tahu yang kita ada risiko-risikonya, tetapi terapi tetap ada manfaatnya. Kalau tidaklah kita katakan psikoterapi ini sebagai satu kita panggil evidence-based treatment. Ya, kerana apa? Kerana berdasarkan kajian-kajian yang sangat banyak lah, ya, yang mengatakan mereka yang melibatkan diri melalui proses terapi, mereka berkeadaan dengan lebih baik selepas mereka menjalani terapi tersebut berbanding dengan orang yang tak dapat terapi. Ya, bukan sahaja dia improve dari segi dia punya symptom reduction. Contohnya kalau ada rasa kemurungan, kalau dulu skor kemurungan dia tinggi, sekarang kemurungan dia lebih baik, dan quality of life dia pun lebih meningkat apabila simptom kemurungan menurun. Yang kedua, kadang-kadang ada setengah-setengah orang, ya, dan ini seperti mana yang Dr. Irma telah katakan tadi, yang paling penting adalah alliance terapeutik di antara ahli terapi dan klien, kan. Kadang-kadang ada dilaporkan di dalam kajian-kajian, baru sesi pertama bila kita nilai dah turun dah masalah kemurungan tu. Kadang-kadang sesi kedua, kadang-kadang sesi pertama sebelum kita buat terapi lagi, kita nilai kenapa dah macam okey. Kita panggil ini adalah sudden gain of improvement. Kerana apa? Kadang-kadang kerana rasa macam relief, sebab aku dah ada dah psikoterapis dengan aku. Ada orang yang akan sama-sama untuk dengar masalah aku ni. Ya, kita mula ada sinar-sinar barulah, ya, harapan-harapan baru kerana kita akan terlibat dalam sesi psikoterapi. Dan
untuk meningkatkan, memaksimum dan mengoptimumkan sesi terapi ini, pada kebanyakan masa ahli psikoterapi akan terus-terusan menilai. Ya, ada yang menilai setiap sesi, ada yang nilai setiap 3 sesi, ada yang nilai setiap 5 sesi, dan penilaian-penilaian ini dikongsikan bersama-sama dengan klien tersebut, dan klien itu dapat maklumat. Oh, ada improvement. Oh, buat masa ini selepas 3 sesi dia dalam masa yang dia dalam skor ataupun keadaan yang lebih kurang sama untuk simptom, tetapi dari segi skill dah bertambah. Contohnya dari segi subjektif, penilaian subjektif ada improvement dari segi waktu tidur, ya, keadaan lainnya tidur ada lebih improve, dan sudah pastinya bila kita melalui psikoterapi kita akan berjaya meningkatkan strategi-strategi yang baru untuk cope dengan masalah tersebut. Kerana dalam sesi psikoterapi, kita belajar strategi-strategi, teknik-teknik baru untuk mempersiapkan diri kita menjadi terapi untuk diri sendiri. Sebab terapi bukan selama-lamanya. Seperti Dr. Irma kata, 6 sesi, 8 sesi, short term kadang-kadang. Jadi kita kumpul dan belajar semua strategi-strategi ini, teknik-teknik ini untuk menjadi ahli terapi selepas kita menamatkan psikoterapi formal kita dengan ahli terapi kita. Baiklah, saya ambil maklum terhadap masa, ya, sekarang jam menunjukkan 9.39 dan saya akan diseru untuk menamatkan sesi saya sudah pastinya tak lama lagi. Maka marilah kita meluncur laju kepada topik yang seterusnya, iaitu bagaimanakah apa yang kita boleh lakukan untuk menggalakkan mereka-mereka yang kita sayangi yang mungkin sekarang ini tengah berhadapan dengan masalah untuk mendapatkan bantuan. Okey, ada beberapa langkah, ya. Yang pertama, saya menggalakkan apabila nak bercakap-cakap dan berbincang-bincang, borak-borak berkenaan dengan psikoterapi ataupun nak mendapatkan rawatan ni. Tengok-tengoklah dulu waktu tu. Biarlah masanya masa yang sesuai. Janganlah pergi bincang depan-depan orang, ya. Sebab nak dapatkan sokongan lain, dah jadi macam buli pula kalau kita punya orang yang tersayang tak suka pada keadaan tersebut. Saya mencadangkan apabila dalam keadaan yang tenang-tenang, dalam keadaan yang sesuai, apabila kita bersendirian dengan orang yang tersayang, kita boleh berbincang. Yang kedua, tunjukkan yang kita kisah, tunjukkan yang kita sayang, tunjukkan yang kita kasih kepada mereka ini, ya, dan kita peduli yang apa yang mereka lalui adalah sesuatu yang sukar untuk dilalui. Be empathetic. Ya, dan seperti yang Dr. Irma katakan, kita elak-elakkanlah dan belajar-belajarlah untuk tidak mempunyai kata-kata yang menunjukkan kita ni being judgmental ataupun memberi penilaian yang negatif terhadap mereka-mereka yang mengalami kesukaran. Sebab kita pun tak tahu di masa akan datang mungkin kita mengalami masalah kesihatan mental. Yang ketiga, tunjukkan kepada orang yang tersayang ni yang kita ada ilmu pengetahuan terhadap ilmu kesihatan mental dan ilmu kecelaruan mental, ya. Jadi apabila kita menunjukkan yang kita ada ilmu tersebut, kita meningkatkan kredibiliti kita sebagai orang yang bercakap dengan orang yang tersayang ni. Yang keempat, kita sebab orang ni orang yang kita sayang, kita tahu apa dia punya value, apa nilai hidup dia, ya, apa benda yang dirasakan sangat penting dalam kehidupan dia. Contohnya ada setengah-setengah orang dia meletak tinggi nilai kekeluargaan. Ada setengah orang dia meletak tinggi nilai pekerjaan. Ada setengah-setengah orang meletak tinggi nilai kekayaan. Jadi dengan menggunakan nilai-nilai ini, apa yang penting kepada orang yang tersayang ini, cuba relate dengan kepentingan untuk mendapatkan bantuan. Yang seterusnya, kalau kita mampu, kita berilah bantuan untuk lakukan kerja-kerja admin ni, kerja-kerja dapatkan maklumat, nak cari ahli terapi, nak telefon siapa, nak buat temu janji macam mana, ya. Kalau kita berkemampuan, kita buat bantu mereka. Yang seterusnya adalah sabar, ya, sabar dan sabar.
kerana sabar itu tiada hadnya. Apabila kita telah membuat keputusan untuk membantu, kita juga membuat keputusan untuk bersabar dengan orang yang tersayang, maka teruskan bersabar. Ya, oleh yang demikian itu sahaja daripada saya. Terima kasih saya ucapkan kepada semua. Terima kasih Dr. Jamila di atas perkongsian sebentar tadi. Sememangnya kita sudah telah pun mengetahui terapi mempunyai banyak manfaat. Jadi terima kasih Dr. Jamila. Jadi dengan sesi perkongsian oleh para penceramah kita, jadi kita beralih sekarang ke sesi soal jawab. Dan ini merupakan soalan-soalan yang anda telah hantar, letakkan di Facebook Live maupun di Zoom. Jadi terima kasih kepada anda yang telah memberikan soalan untuk penceramah kita, dan sekarang kita akan gunakan sesi ini untuk memberikan peluang soalan anda untuk dijawab. Jadi soalan yang pertama, ada seseorang bertanyakan mengenai akses kepada kemudahan terapi bagi mereka yang mungkin duduk di pedalaman, mungkin yang tidak semestinya duduk dekat di kota maupun di bandar. Jadi bagaimana untuk mereka yang tidak semestinya mempunyai kemudahan akses ke kota, ke bandar, mungkin ke pusat kesihatan mental ini, bagaimana mereka ingin mendapatkan kemudahan terapi ini. Jadi mungkin soalan ini boleh dimulai oleh Dr. Mahathir, sebab Dr. Mahathir berkongsi mengenai akses dan juga kemudahan. Jadi mungkin Dr. Mahathir boleh jawab persoalan ini. Okey, apa ni, yang pertama saya nak bagi tahu yang untuk di bawah hospital di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia sekarang telah menempatkan ahli terapi ya, seperti kaunselor dan juga ahli psikologi klinikal di beberapa hospital macam apa ni, hospital di bawah negeri, sebagai contohnya Pulau Pinang, Kelantan, Terengganu. So maknanya hospital utama negeri itu telah ada, okey, apa ni, ahli terapi yang boleh mendapat bantuan secara bersemuka ya. Walau bagaimanapun, oleh kerana apa ni, akses terbatas yang mungkin daripada kawasan pedalaman ataupun yang mengalami masalah logistik mungkin ya, yang mungkin apa ni, dibebani oleh kos pengangkutan apa semua ya. Saya rasa untuk isu itu kita boleh juga buat panggilan telefon ya, untuk mendapat bantuan-bantuan kesihatan mental, seperti kita boleh buat panggilan kepada nombor-nombor yang saya kongsikan tadi. Ya, jadi untuk klinik kesihatan di kampung-kampung, saya rasa kita tidak ada kemewahan ataupun kelebihan itu lagi ya, di mana Malaysia masih mempunyai kekangan untuk menyediakan perkhidmatan psikologi dan juga perkhidmatan kesihatan mental di peringkat primary care ya, ataupun primary care lah, penjagaan yang pertama ya di kampung ataupun klinik kesihatan. Okay, saya rasa itu menjawab soalan apa yang ditanya tadi. Dr. Siti nak tambah apa-apa ke? Nak sambung sikit daripada apa yang Dr. Mahathir bincangkan tadi. Itulah memang kekangan dekat primary care tu memang kita akui lah. Tetapi rasanya sejak kebelakangan ni banyak doktor yang di primary care, maksudnya klinik ataupun pusat kesihatan kan, mereka sekarang telah melalui latihan untuk macam mana nak menangani masalah kesihatan mental tapi yang masih mild lah daripada peringkat awal. Jadi tak semestinya kita jumpa ataupun mencari pertolongan bila dah teruk. Tapi bila kita sedar dari segi peringkat awal tu dah mula ada tanda-tanda stres yang berpanjangan, sebenarnya doktor-doktor dekat primary care ada kemampuan untuk menangani masalah tersebut. Dan kalau perlu ubat pun ada beberapa jenis ubat yang dia boleh bagi jugalah. Tapi tadi dari segi akses yang terbatas lah, yang macam tadi terbatas mungkin sebab terlalu jauh, dan bila terlalu jauh terlalu mahal untuk datang ke hospital negeri ataupun ke mana-mana pusat kesihatan, ataupun kadang-kadang
walaupun kita kata apa tu perkhidmatan tu percuma, tapi sebenarnya tidak. Sebab kadang-kadang kalau kita tak boleh masuk kerja sebab kita nak pergi kepada klinik yang percuma yang hanya ada dalam sewaktu-waktu kerja, maksudnya kita lose kita punya income kan. Jadi sebenarnya tidak free lah kalau kita fikirkan dari segi macam tu. So sekarang ni dari segi perkhidmatan psikiatri, banyak hospital kerajaan dan separa kerajaan mula memberi khidmat online ataupun combined therapy. Jadi ada waktu ni dia perlu datang dan ada kalanya tak perlu datang dan hanya go online lah. Tapi salah satu peraturan ni dia kena first time tu kena jumpa juga secara fizikal. Jadi mungkin memang perlu terpaksa find a way lah keluarkan terpaksa keluarkan modal lebih untuk pertama kali berjumpa psikiatris tu dulu. Dan kalau boleh seterusnya ialah terapi boleh dijalankan secara online, mereka akan nilailah sama ada sesuai ke tidak go online. So at least itu mengurangkan masalah dari segi keterbatasan akses lah, sama ada dari segi fizikal ataupun dari segi keuangan lah. But still a long way to go kan. Betul lah, itu rasanya ini kita masih ada lagi peluang untuk kita improvekan lagi akses kepada bantuan kesihatan mental ni. Dan ada juga penonton yang berkongsi kadang-kadang bila mereka ingin mendapatkan bantuan kesihatan mental tetapi mereka hanya diberikan akses kepada ubat, tidak kepada terapi dahulu tetapi diberi ubat pula. Jadi ada ke isu seperti itu dan bagaimana pula nak kita tangani isu kalau sekiranya perkara ini terjadi kepada kita? Mungkin Dr. Jamila, Dr. Siti boleh berkongsi? Okay, terima kasih Anis ya. Buat masa ini kalau kita lihat kita punya sistem perkhidmatan kesihatan mental di Malaysia memang kalau ahli-ahli psikologi klinikal ataupun kaunselor ya yang ditempatkan di hospital-hospital, biasanya apabila kita mendapat arahan daripada medical officer ataupun kita dapat arahan referral daripada MO psychiatry ataupun psychiatrist, barulah klien-klien dapat berjumpa dan dapat dapat menerima perkhidmatan psikoterapi. Walau bagaimanapun kadang-kadang ada setengah-setengah ahli psikiatris ya, pakar psikiatris ataupun MO psikiatri yang turut menjalankan psikoterapi, cuma ada keterbatasan waktu. Mereka mempunyai KPI yang berbeza daripada KPI kaunselor ataupun ahli psikologi klinikal di hospital-hospital. Kerana sistem kita masih begitu. Kalau di peringkat government ya, di peringkat kerajaan, kita tidak berjumpa terus dengan ahli psikologi klinikal untuk mendapatkan terapi, perlu dapatkan referral daripada doktor. Bagi mereka yang berkemampuan dan duit bukan merupakan satu masalah, kita memang boleh terus pergi ke klinik swasta ya yang mempunyai perkhidmatan terapi dan boleh mendapatkan terus perkhidmatan terapi daripada ahli psikologi klinikal. Tetapi penting untuk saya ingatkan, ada keterbatasan ilmu dalam ahli psikologi klinikal. Kita tak boleh nak buat penilaian medikal dan kadang-kadang ada penyakit-penyakit yang simptomnya kelihatan seperti penyakit kemurungan tapi sebenarnya ada isu biological dekat situ. Contohnya yang paling mudah penyakit thyroid ya, dan pihak ahli psikologi klinikal ataupun ahli psikoterapi yang beretika akan mencadangkan kepada klien untuk dapatkan penilaian medikal daripada doktor untuk rule out ataupun exclude masalah-masalah medikal ini dahulu. Jadi saya harap sedikit sebanyak menjawab dan saya jemput rakan-rakan panel saya yang lain untuk menambah. Terima kasih Dr. Jamila di atas respons petang tadi. Jadi kalau tiada lagi panel lain yang ingin menambah, saya ingin teruskan kepada soalan seterusnya. Ini satu soalan yang masih lagi menjadi satu perkara yang biasalah, iaitu macam mana kita nak melepasi stigma, sebab biasanya
stigma ni yang sekat kita mendapatkan bantuan kesihatan. Kita takut, bila orang dapat tahu kita pergi mendapatkan bantuan kesihatan mental, orang terus macam cop kita. Oh gila dia ni, sakit dia ni. Jadi adakah itu memang satu halangan yang paling besar buat mereka yang ingin mendapatkan bantuan kesihatan mental, dan bagaimana kita nak melepasi halangan tersebut? Mungkin para panel sekalian boleh berikan pendapat. Mungkin saya boleh mula dulu. Okey, suka ya lihat rakan-rakan saya tersenyum ya. Sebab lama tak jumpa. Okey, tak apa, tu out of topic sikit. Berkaitan dengan stigma ya, saya rasa macam betul ya, saya kena setuju dengan kenyataan tersebut ya. Kenapa kita takut? Sebab kita tak tahu kadang-kadang ya. Jadi usaha yang kita sedang lakukan, termasuklah webinar yang kita buat malam ini, adalah untuk menghasilkan masyarakat Malaysia yang terdidik dari segi kesihatan mental. Jadi kalau sekiranya kita tahu, kita maklum apakah itu kesihatan mental, jadi kedangkalan dan juga kejahilan kita ke atas kesihatan mental itu diharapkan dapat dihakis. Maka kalau kita lebih berilmu, lebih tahu, dengan itu stigma juga akan beransur-ansur berkurangan. Okay? Jadi dia macam bila orang kata pergi jumpa psikiatris, pergi jumpa kaunselor ataupun ahli psikologi klinikal tu, maksudnya orang tu tak betul. Okey, itu kerana orang tu tak tahu sebenarnya. Okey, jadi untuk negara yang membangun seperti kita, kesedaran sebegini saya rasa sangat penting. Okey, malahan kalau sekiranya kita sebagai contohnya nak pergi jumpa kaunselor ya, bukan semestinya ada isu kesihatan mental yang besar. Sebagai contohnya nak buat pemilihan kerjaya. Okey, nak jadi apa besar nanti? Nak pilih nak jadi doktor ke, nak jadi accountant ke? Okey, kita ada kaunseling kerjaya untuk itu. Itu adalah sebahagian daripada konsultasi ataupun rundingan yang kaunselor buat juga ya, selain daripada isu kecelaruan mental ya. Okey. Terima kasih Dr. Mahadi. Mungkin Dr. Siti Irma boleh kongsikan, sebab kadang-kadang ada orang yang datang kepada sesi terapi tetapi nak menerangkan masalah yang mereka hadapi itu kadang-kadang sukar untuk mereka letakkan dalam kata-kata. Jadi bagaimana biasanya pakar terapi membantu klien-klien ini untuk rasa lebih jelas dengan masalah yang mereka hadapi? Okey, ni sebenarnya salah satu cabaran yang biasa para terapis hadapi lah ya, sebab kebolehan mengekspresi diri ataupun kebolehan nak mengenal emosi apa yang kita alami itu tak sama untuk semua orang, dan juga dari segi terms yang kita guna mungkin sangat berbeza. Okey, saya mungkin guna perkataan anxiety, tapi yang klien tu mungkin guna perkataan lain yang macam dekat Southern Time biasa guna tu, Mahdi, saya pun dah tak ingat dah. Anxiety. Tak keluar dah ya suara, sorry. So sorry. Naling. Naling. So orang Kelantan akan tahu naling tu apa, dan orang border pun akan tahu maksud naling tu apa. Tapi saya terpaksa belajar nak find out. Okay. So salah satu daripada tanggungjawab ahli terapis pun nak kena perluaskan vocabulary kita dan juga membantu klien menggunakan vocabulary yang sama. Jadi it's a two-way punya keadaan. Sebab I think perbezaan cara kita ekspresi diri semua sebenarnya mana-mana peringkat ada, juga berlaku semasa kita berhadapan dengan klien semasa terapi lah. So to be okay with it. Kalau kita tak faham, terapis kena rasa comfortable tanya dengan klien, yang saya tak faham maksud perkataan tadi, jom kita bincang lagi.
Okay, so perbincangan yang secara terbuka, secara casual tentang benda yang masing, supaya kita ada kepersefahaman supaya dapat objektif yang sama. So kalau kita ingat tadi, one of the main things yang kita kena terapkan pada awal-awal terapi is benda-benda yang basic sebenarnya macam tu. And supaya klien rasa selesa, yang dia tak tahu macam mana nak cerita. Kadang-kadang dia tahu dia susah nak cerita tapi dia rasa lagi segan sebab dia rasa tak safe dengan terapis sebab takut kena judge. So it's actually the therapist punya skill dan juga cara berinteraksi untuk membuat dia rasa it's okay. Walaupun you don't know how to express yourself, kita cari jalan yang lebih sesuai contohnya. So dia tak rasa yelah being judged and so forth. And then ni juga berkait dengan apa yang bincang tadi tentang stigma. It's very difficult. Kita tak boleh nak kawal persepsi orang lain tentang masalah kesihatan mental sebenarnya. Walaupun dalam jangka masa 10 tahun ni saya rasa ada banyak perubahan lah, dan sebab COVID sekarang ni lagi banyak awareness dah makin meningkat di antara masyarakat mengenai depression, anxiety dan seterusnya. Jadi secara keseluruhan saya rasa stigma tu ada berkurang sedikit, tapi bagi pandangan saya sebenarnya yang paling penting adalah self stigma. So orang lain mungkin ada persepsi yang negatif dan mereka percaya tentang persepsi negatif tersebut yang berkenaan dengan kesihatan mental. Tapi lebih bahaya kalau kita sendiri percaya kepada stigma tu. So kadang-kadang pada awal terapi tu kita terpaksa berbincang pasal tu dululah. So self stigma tu sebenarnya impact daripada macam mana dia nak melalui terapi ataupun continue dengan terapi tu ada lebih tinggi sebenarnya. Jadi ni seperti yang Dr. Siti kongsikan sebentar tadi, betapa pentingnya perhubungan antara pakar terapi tu dan juga dengan klien. The relationship is very important. Jadi exactly, Anis. Jadi Dr. Jamilah ada berkongsikan bagaimana kita nak mendorong orang lain, orang yang kita sayang untuk mendapatkan bantuan kesihatan mental. Tetapi kadang-kadang juga mungkin kita ada mungkin terfikir macam mana nak membezakan antara orang yang betul-betul memerlukan bantuan kesihatan mental atau mereka just seeking attention. Like adakah ada yang negatif maupun yang positif. Jadi mungkin Dr. Jamilah boleh terangkan lebih dalam segi itu. Okay, terima kasih Anis ya. Itu satu soalan yang sukar untuk dijawab dengan beberapa patah perkataan. Sebab nak kata mereka yang datang kepada kita dan mengadu dan merasakan mereka tengah struggle dengan kesihatan mental mereka dan akhirnya kita merasakan ini macam nak curi perhatian je ni kan. Hari tu kata nak bunuh diri tapi tak jadi bunuh diri dan sebagainya. Kadang-kadang kita ada kata-kata yang macam tu. Dan pada saya apa yang lebih selamat adalah untuk mengambil apa yang mereka katakan itu seperti apa yang mereka katakan dan berusaha untuk bersikap empati. Ya, walaupun kita tidak mampu untuk memberikan support dalam keadaan yang terbaik, walaupun kita tak mampu nak bagi masa yang panjang, ya kita boleh reach out untuk dapatkan bantuan orang lain. Untuk di peringkat umum, saya mencadangkan untuk tidak menilai yang itu adalah attention seeking. Ya, kalau kita nak tahu itu adalah isu-isu personality ataupun apa-apa yang berkaitan dengan attention seeking, biarlah yang pakar yang membuat penilaian. Di peringkat umum, kita bantu apa yang kita boleh bantu. Kalau kita boleh bantu dengan buat active listening, angguk dan bagi masa, bagilah masa. Ya, dan cuba-cuba belajar untuk elak-elakkan diri untuk menjadi meningkatkan lagi lah stigma terhadap masalah atau isu kesihatan mental. Ya, betul tu doktor, sebab ini maknanya memanggil kita untuk kita praktis sifat empati dan juga bab kata orang Melayu pun kita husnuzon lah. Mungkin betul-betul dia ada masalah, jadi kita cuba bantu dengan cara yang lebih baik. Mungkin Dr. Mahadi boleh terangkan mengenai soalan seterusnya ni, sebab
Kita sudah terbiasa dengan sesi terapi bagi orang yang dewasa. Bagaimana pula untuk kanak-kanak yang di bawah umur? Bagaimana sesi terapi bagi kanak-kanak di bawah umur dijalankan dan sebanyak mana penglibatan ibu bapa mereka dalam sesi terapi tersebut? Mungkin Dr. Mahdi boleh terangkan. Ya. Secara legal ataupun undang-undang peraturan kita ya, kanak-kanak ataupun remaja di bawah umur 18 tahun biasanya perlu datang mendapat rawatan di bawah seliaan ataupun pengawasan ibu bapa ya, ataupun penjaga utama. Boleh jadi nenek ke ataupun mak saudara, bergantung pada orang tu ya. Jadi mungkin kita risau ya, kalaulah punca masalah itu adalah daripada penjaga sendiri. Jadi macam mana kanak-kanak tu nak luahkan perasaan mereka ataupun nak curahkan apa yang dia nak cakap dengan kita ya. Jadi untuk ahli terapi yang berpengalaman, biasanya kita mempunyai cara kita sendiri ya. Biasanya kalau sekiranya isu itu mengaibkan ataupun melibatkan isu perkembangan, melibatkan konflik keluarga apa semua ya. So mungkin kita akan mempunyai sesi berasingan. So saya biasa buat di mana apabila kanak-kanak datang di peringkat mukadimah ataupun introduction itu, biasanya kita ada ibu bapa sekali dalam sesi. Dan sekiranya ada soalan yang sensitif, soalan yang macam kita nak tahu bagaimana seorang kanak-kanak atau remaja itu jawab tanpa ibu bapa. Okey, di mana dia jawab secara rela hati ya. Mungkin dalam kes itu kita akan minta ibu bapa untuk tunggu kat luar dulu sekejap. Okey. Dan kalau sekiranya kes itu melibatkan penderaan dalam rumah ya, di mana kanak-kanak itu mangsa penderaan yang berpunca daripada penjaga, itu lagi penting untuk kita untuk buat secara berasingan lah. Dan biasanya kalau isu sebegitu melibatkan autoriti lah, di mana kita mempunyai tanggungjawab untuk melaporkan jenayah tersebut kepada pihak autoriti. Jadi biasanya tak ada isu ya, di mana kanak-kanak remaja, walaupun kalau dalam borang konsen ataupun persetujuan itu kita nampak tanda tangan penjaga, tapi kita boleh lihat dalam sesi itu secara berasingan untuk isu-isu tertentu. Harap itu menjawab ya Anis. Ya, Anis, ya. Anis, kalau boleh saya tambah sedikit sebab tadi Boleh. saya ambil masa berfikir lama sedikit berkaitan dengan ubat-ubatan ya. Saya rasa audien ataupun peserta perlu tahu ya, di mana ada orang yang macam kata kalau jumpa psikiatris ni nanti dia bagi ubat apa semua kan. So saya rasa jangan risau sangat pasal benda tu, sebab saya rasa sebelum doktor memberi sesuatu ubat kepada kita, dia harus melalui proses penilaian yang agak teliti ya, di mana sekiranya isu ataupun kecelaruan psikologi yang tidak boleh dikawal dengan terapi tingkah laku ataupun psikoterapi sahaja, yang melibatkan macam Dr. Jamilah kata tadi ya, yang melibatkan biokimia dalam otak kita ya, itu memerlukan ubat. Jadi secara idealnya kita perlu mewujudkan budaya saling rujuk-merujuk ya di antara profesional kesihatan mental. Dan juga kajian juga membuktikan bahawa terapi yang bersifat campuran ya, di mana psikoterapi campur dengan rawatan-rawatan ubat-ubatan adalah lebih berkesan untuk punca penyakit mental yang disebabkan oleh ketidakimbangan bahan kimia dalam otak kita ya. So jangan risau sangat. Jadi sekiranya orang yang paling arif untuk beri penerangan kepada kita berkaitan ini adalah psikiatris. Jadi kalau mengikut hemat psikiatris, kita perlu ambil ubat itu, maka kita perlu timbang-timbangkan. Kita lihat sekiranya memang setiap ubat, benda asing yang masuk dalam badan kita ada kesan sampingan. Tapi sekiranya desired effect ataupun kesan yang kita nak tu melebihi kesan sampingan, so saya rasa itu lebih baik untuk kita ambil. Saya rasa itu nasihat saya lah.
Ya, terima kasih Dr. Mahathir sebab tambah lagi mengenai penerangan tentang ubat-ubat. Harapnya yang bertanyakan soalan tentang ubat tersebut tadi boleh kurang sedikit kerisauan insya-Allah. Jadi Dr. Siti, tadi Dr. Siti menerangkan tentang kepentingan hubungan antara pakar terapi dan juga klien. Jadi bagaimana pula keadaannya kalau klien sedar yang hubungan dia dengan pakar terapi uh, kurang baik sebab beliau merasakan bahawa beliau dinilai secara negatif oleh pakar terapi tersebut. Jadi bagaimana klien tersebut nak uh, bawa ke depan masalah itu, nak dirujuk kepada siapa untuk membetulkan keadaan tersebut? Sebenarnya klien ada hak nak bawa benda tu untuk dibuat bincang semasa terapi itu sendiri dengan terapis berkenaan. So seorang terapis yang kompeten akan menerima komplain ataupun bila ada ketidakpuasan hati yang sebegitu, memang terapis sebenarnya kita ditrain untuk menerima dan mendengar dulu. Okey. Kalau boleh diselesaikan antara terapis dan klien, InsyaAllah kita usahakan. Tapi kalau memang tidak ada ketidakserasian langsung dan ada pilihan untuk membuat rujukan yang seterusnya. Tapi rujukan seterusnya kita tak boleh buat sewenang-wenangnya lah. Okay, sebab kita pun nak kena tengok ketidakserasian tu sebenarnya adakah itu sebahagian daripada masalah klien sebenarnya yang sekaranglah peluang untuk kita problem solve dalam keadaan yang selamat. Sebab lebih selamat workout dengan terapis berbanding dengan family members contohnya yang ada lagi banyak konflik yang lain. Jadi in the end tak pernah selesai percanggahan seperti ini. So ada beberapa pilihan dekat situ lah. Okay. So sebagai klien, memang klien ada hak untuk suarakan ketidakpuasan hati. Dan kita tengoklah macam mana terapis kita respon kepada komplain seperti itu. Kalau terapis tu automatically respon secara defensif, marah balik, dan you know lah memang ada masalah dekat sini. Okay, and then klien memang ada hak nak terminate terapi sebenarnya, ataupun kalau dia rasa memang bagaimana dia dilayan membuat dia rasa terancam. Okay, macam mana dilayan seakan-akan orang itu ada mungkin menilai dia secara stereotip atau menggunakan kata-kata yang membuat dia rasa tak selamat, terancam, ataupun some form of discrimination. Sebenarnya klien ada hak untuk membuat komplain kepada badan yang menyelia terapis tersebut, ya. Sebab kalau di kaunselor dia boleh buat aduan melalui lembaga Counselling Malaysia. Kalau di clinical psychologist boleh membuat aduan melalui Malaysian Society of Clinical Psychology. Dan kalau dia seorang psychiatrist boleh membuat aduan melalui MMA kalau tak silap saya, ya, ataupun yang spesifik untuk psychiatry juga. Okay, ruang tu terbuka untuk membuat aduan, tapi memang you have to be open to the idea, memang kena willing to give your name, semua tu jugalah. So I hope tadi menjawab persoalan tadilah. Terima kasih Dr. Siti. Itu maknanya kita tak kira apa pun sebab kita yang mendapatkan bantuan kesihatan mental, kita ada hak untuk menyuarakan kalau ada rasa tidak selesa. Dr. Jamilah, tadi saya perasan dekat slide Dr. Jamilah ada gambar grup terapi. Jadi mungkin Dr. Jamilah boleh berkongsi dengan kita tentang mungkin adakah perbezaan tentang grup terapi dengan terapi secara individu dengan pakar terapi kita secara peribadi, apa kebaikan grup terapi ni pula dan macam mana kita boleh mendapatkan grup terapi itu mungkin? Okay, terima kasih Anis. Grup terapi ni dia ada banyak jenis juga.
Ya, ada grup terapi yang berbentuk pendidikan, yang mana dalam terapi itu dia punya ahli terapi akan menyampaikan modul-modul yang tertentu, dan kemudian ada perbincangan, dan kemudian ada apa action plan yang mereka perlu lakukan lah, bawa balik rumah dan buat homework dan sebagainya. Ya, ada juga grup terapi yang mana memang dia lebih kepada proses oriented, yang berbincang apa yang dia orang nak luahkan hari ni, apa ceritanya, so apa pendapat orang lain terhadap apa yang dikatakan oleh rakan-rakan dalam ahli terapi tersebut, grup terapi tersebut, ya. Jadi kalau nak dikatakan apakah lebihnya grup terapi berbanding dengan individual terapi dan juga vice versa, ya. Grup terapi ni dia punya keindahannya adalah kita tahu yang kita tak berseorangan. Memang depan-depan kita nampak ada orang dalam dunia ni yang mungkin dalam compound yang lebih kurang sama, dalam bandar yang lebih kurang sama, dalam negara yang lebih kurang sama, mengalami masalah yang lebih kurang sama. Malahan kadang-kadang dekat sini timbul rasa syukur yang lebih apabila kita dengar cerita kawan-kawan kita, rupanya ada orang yang lagi teruk daripada kita yang mengalami masalah, dan apabila bercerita tentang zaman silam, zaman kanak-kanak, lagi teruk daripada apa yang kita sedang lalui. Dan di situ meningkatkan rasa grateful kita, ya, rasa syukur kita, yang mana this is not that bad. Dan itu keistimewaannya. Tetapi ada juga bila kita dah ramai-ramai itu terdedahlah dengan isu-isu kerahsiaan, yang mana kadang-kadang terjumpa pula kawan-kawan grup terapi ni kat luar, ya, walaupun kita mungkin dah kata apa yang ada di sini habis di sini contohnya, tapi kadang-kadang dah sampai keluar, dan bila dah sampai keluar ada cerita-cerita yang mungkin melibatkan satu perhubungan yang kurang sihat, ya. Dari segi individu, terapi individu pula, keistimewaannya sudah pastilah terapi itu dikhususkan untuk masalah kita sahaja, dan penyelesaian masalah yang dibincangkan bersama-sama juga khusus untuk kita. Tetapi dia punya kekurangan adalah kita kadang-kadang lambat untuk nampak, kerana perbandingan itu hanya dapat dilakukan di antara kita dan juga apa yang disampaikan oleh ahli terapi, dan juga apakah penilaian sebelum ini, iaitu sesi sebelum ni macam mana, sesi pada sekarang macam mana, sesi sebelum ni macam mana, ya. Jadi itu mungkin ada kekurangan di situ sikit lah. Walau bagaimanapun penting untuk saya nyatakan, ini masing-masing punya preference, ya, masing-masing punya preference. Saya punya PhD dalam dalam bidang grup CBT, ya, menjalankan grup CBT, dan apa yang saya dapat lihat apabila kita melakukan grup terapi ini, kita cepat dapat reach out kepada orang yang lebih ramai lah, sebab kita tahu kita ada masalah akses. Bila kita dah lah kurang ahli yang boleh menjalankan psikoterapi dekat Malaysia ni, lepas tu orang yang mengalami masalah kesihatan mental pun makin lama makin bertambah, ya. Nak menghasilkan seorang ahli terapi mengambil masa 2-3 tahun. Jadi salah satu cara yang lebih cepat adalah dengan menjalankan grup psikoterapi. Satu benda yang kita boleh timbang-timbangkan lah kalau kita berminat untuk dapatkan bantuan. Nak dapatkan bantuan di mana kadang-kadang ada private center yang menawarkan grup terapi. Memang dia openly advertise yang dia menjalankan grup terapi, dan di hospital-hospital pun dah mula kita berikan latihan kepada ahli terapi di hospital, bagi mereka yang prefer, bagi klien yang prefer untuk mendapatkan grup terapi, kita jalankan grup terapi. Dan dekat mana lagi, ya, dan juga kadang-kadang di hospital-hospital ni kadang-kadang ada orang yang sedang buat kajian, ada pelajar-pelajar yang sedang buatkan kajian, ada ahli-ahli di hospital sendiri yang sedang membuat kajian, dan kadang-kadang kajian-kajian itu berbentuk grup terapi. Maka timbang-timbangkan untuk join grup tersebut. Saya harap membantu.
Ya, terima kasih Dr. Jamilah, begitu teliti dan terperinci sebab kita boleh nampak bahawa terapi secara berkumpulan ni pun ada manfaatnya, ada banyak jenis juga dan juga terapi secara individu pun ada juga manfaatnya juga. Jadi terima kasih kepada semua panel kita pada malam ini. Terima kasih kepada Dr. Jamilah, Dr. Siti Irman dan juga Dr. Mahathir di atas perkongsian anda dan kerana sudi meluangkan masa bersama kita pada malam ini. Dan saya rasa kita semua boleh bersetuju para hadirin sekalian bahawa banyak tip-tip yang boleh kita praktikkan bersama-sama selepas webinar ini. Terima kasih di atas perkongsian tersebut sebentar lagi. Saya ingin memberi peluang kepada para penonton untuk berkongsi pendapat anda mengenai webinar kita pada malam ini. Anda boleh melakukannya dengan mengisi borang maklum balas kami dengan mengimbas kod QR yang tersedia di skrin anda ataupun boleh kongsikan pendapat anda tentang sesi malam ini di dalam link yang berada di chat kita sekarang ini iaitu tinyurl.com/reframe feedback. Sudah ada pun feedback form kita di skrin dan sekiranya anda berminat untuk berkolaborasi maupun mungkin menyertai kami di Reframe Project, anda juga boleh scan QR code yang berada di belah kanan dengan tajuknya Join Us. Anda boleh scan QR code ini dan mungkin boleh mengambil peluang untuk berkolaborasi maupun menyertai kami di Reframe Project bagi projek-projek yang akan datang. Supaya kami di Reframe Project ini boleh menghubungi anda untuk apa jua projek yang akan datang lah. Jadi sebelum kami menutup tirai pada malam ini, kami di Reframe Project ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada anda semua kerana sudi meluangkan masa bersama kami sehingga 10:30 malam. Semoga webinar sebentar tadi dapat dimanfaatkan oleh anda semua, membantu anda menjadi penolong yang lebih baik buat orang yang tersayang dalam mendapatkan bantuan dalam kesihatan mental. Jadi jangan lupa sebelum kita pergi untuk mengikuti kami di Facebook dan juga Instagram di Reframe Project dan juga jangan lupa untuk ikuti kami di YouTube juga kerana Facebook live kita pada malam ini bukan setakat hanya ditayangkan di Facebook sahaja tetapi akan dikongsikan di YouTube kami juga iaitu di Reframe Project. Jadi boleh tengok dekat YouTube, boleh juga tengok di Facebook Facebook page kita untuk mungkin anda boleh ulang tayang, boleh tengok dan boleh ambil nota lagi daripada perkongsian panel kita pada malam ini. Jadi dengan itu saya Anis mewakili pihak penganjur ingin mengucapkan terima kasih dan selamat malam. Jaga diri semua. Sekiranya anda masih ada di sini lagi, boleh isi feedback form kami dengan mengimbas kod QR yang berada di sebelah kiri
sekiranya untuk anda berkongsikan pendapat anda mengenai webinar kita pada malam ini, dan kalau anda ingin menyertai kami di Reframe Project, ingin nak berkolaborasi ke atau mahu menyertai kumpulan kita, pasukan kita untuk projek yang akan datang, anda juga boleh mengimbas kod QR yang berada di belah kanan dengan tajuk Join Us, sebab projek kita akan sentiasa ada pada masa yang akan datang, dan mungkin anda boleh membantu kita untuk menganjurkan webinar dengan lebih baik, dengan topik yang lebih menarik bersama dengan lebih ramai panel dan juga penceramah yang kita boleh berkenalan dan juga bertemu untuk berkongsi ilmu mereka dengan kita. Jadi harapnya webinar pada malam ini memberi manfaat kepada anda semua. Dan anda boleh berkongsi apa jua pendapat anda, apa yang anda rasa mungkin sebarang pembaharuan maupun peningkatan kepada webinar kita. Anda boleh kongsikan di feedback form di mana kod QR-nya terdapat di belah kiri, anda boleh imbas. Dan link untuk feedback form juga ada di chat, tak silap. Dan anda boleh isi melalui QR code maupun melalui link, dan anda boleh kongsikan pendapat anda bersama dengan kita sebelum kita akhirkan betul-betul, kita offkan Facebook Live dan juga sesi Zoom kita pada malam ini. Dan boleh berkongsikan apa jua pendapat anda. Mungkin pembaharuan, mungkin anda suka, mungkin ada perkara yang kita boleh tambah baikkan pada masa yang akan datang, boleh kongsi saja pendapat anda bersama kita di feedback form yang tertera di skrin anda. Ada lagi link ni, tinyurl.com/reframe with us. Ini untuk anda menyertai kami, dan di atas reframe feedback untuk anda kongsikan pendapat anda tentang sesi malam ini. Jadi kita ada lagi 10 minit, 5 ke 10 minit untuk anda kongsikan pendapat anda, sebab pendapat anda sangat berharga untuk kami aplikasikan pada masa yang akan datang untuk kita memberikan anda webinar yang lebih baik dengan tajuk yang lebih menarik dan lebih bermanfaat. Kita nak tahu apa lagi yang anda nak tahu tentang kesihatan mental ni, apa lagi yang persoalan yang anda ingin kita huraikan pada masa yang akan datang. Jadi boleh kongsikan dalam feedback form. Kita nak tahu apa yang anda sedang fikirkan, apa yang anda rasa boleh tambah lagi pada masa yang akan datang. Jadi jangan ragu-ragu untuk teruskan isi feedback form, dan juga mungkin nak menyertai kami, boleh juga join di link Reframe with us maupun di QR code di sebelah kanan. Dan harapnya anda semua sedang mengisi feedback form, dan saya sangat seronok, excited untuk lihat mungkin ada wajah baru yang kita boleh bertemu melalui Reframe Project yang akan datang. Saya ingin melihat pendapat anda dan juga mungkin boleh melihat wajah baru dalam pasukan kami pada masa yang akan datang ni. Jadi terima kasih semua kerana sudi meluangkan masa memberikan pendapat dan juga persoalan anda kepada kita. Jadi harapnya sesi webinar kita pada malam ini telah bermanfaat untuk anda, dan harapnya kita boleh terus memberikan webinar yang lebih menarik untuk anda pada masa yang akan datang. Terima kasih semua.